Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, baik, insya-Allah hari ini saya akan berkongsi tentang sirah peperangan Uhud. Untuk pengetahuan, sebelum berlakunya perang Uhud ni dah berlaku perang Badar. Perang Uhud ni dirancang oleh kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW, di mana pada perang Badar tentera Islam telah menang. Jadi tentera Quraisy ni ingin menebus kekalahan kerana terdapat ramai kafir Quraisy yang mati pada perang Badar. Antara orang yang sangat berdendam dengan Rasulullah SAW adalah Ikrimah. Ikrimah sangat berdendam dengan Rasulullah SAW kerana bapanya Abu Jahal telah wafat disebabkan peperangan Badar. Jadi orang kafir Quraisy ni telah berkumpul, bermesyuarat untuk mengadakan satu peperangan menentang orang Islam. Dalam mesyuarat tu dinyatakanlah bagaimana nak perang, apakah strategi yang kukuh untuk mendatangkan kejayaan. Dalam perbincangan terdapat seorang iaitu Abbas ibn Muttalib, di mana Abbas ibn Muttalib ni adalah bapa saudara Nabi Muhammad. Pada ketika itu Abbas ibn Muttalib ni belum lagi memeluk Islam. Dia menasihati Ikrimah dan lain-lain supaya tidak meneruskan peperangan ini kerana bimbang mereka mengalami kekalahan lagi, bimbang terdapat ramai lagi kematian orang kafir Quraisy. Tapi ramai yang menentang Ibn Abbas, ramai yang tidak setuju dengan pendapat Ibn Abbas. Mereka masih tetap ingin meneruskan peperangan kerana sifat dendam yang terlalu dalam kepada Rasulullah SAW. Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang tentera Islam. Maka Abbas pun menulis satu surat kepada Rasulullah dan menyatakan tentang hal itu. Maka Abbas ibn Muttalib ni menghantar surat kepada Rasulullah untuk menyatakan tentang peperangan yang bakal berlaku kepada tentera Islam. Jadi dia mengupah seorang lelaki dan menghantar kepada baginda Rasulullah. Rasulullah menerima surat itu. Dan ketika itu dia bersama dengan seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab. Lalu Rasulullah menyuruh Ubay bin Ka'ab ni baca apa yang terkandung dalam surat itu. Setelah habis baca, Rasulullah menyuruh Ubay ibn Ka'ab ini merahsiakan tentang kandungan dalam surat itulah. Dia merahsiakan tentang peperangan yang bakal diterima oleh tentera Islam. Mereka meneruskan perjalanan dan sampai ke rumah Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' ni adalah salah seorang sahabat Nabi jugalah. Dalam rumah tu mereka berbincang. Setelah berbincang dan bermesyuarat, mereka membuat keputusan untuk berperang di luar Madinah, iaitu di satu bukit yang dinamakan Bukit Uhud. Mereka pun mempersiapkanlah perang. Okey, Rasulullah dah ada strategi sendiri. Okey, pasukan memanah di atas, berkuda di bawah, dan sebagainya lah. Okey, baik, sampai di Bukit Uhud tu Rasulullah telah mengatur strategi untuk memastikan tentera Islam ini menang lagi pada perang Uhud ni. Perang Uhud ni berlaku dua fasa. Fasa yang pertama umat Islam menang dan fasa yang kedua umat Islam kalah. Fasa pertama umat Islam menang dan tentera kafir Quraisy berundur. Tetapi tentera kafir Quraisy ni meninggalkan semua harta-harta di bawah Bukit Uhud ni. Okey, ni Bukit Uhud. Pasukan umat Islam ada ke atas ni, ada pasukan memanah di puncak Bukit Uhud ni. Kemudian mereka meninggalkan harta di bawah Bukit Uhud. Pasukan memanah apa lagi? Dia tengok harta yang banyak dekat bawah ni, dia terus turun dan ambil harta tu. Bila dia ambil harta tu, tak ada siapalah yang duduk dekat puncak bukit tu untuk memastikan tentera Quraisy ni datang balik ke untuk menyerang. Akhirnya pada masa tu Ikrimah, Khalid Al-Walid dan pasukan tentera Quraisy yang lain nampak ada peluang besar untuk menyerang tentera Islam. Mereka terus patah balik untuk menyerang tentera Islam. Keadaan menjadi huru-hara. Ramai sangat orang Islam yang terkorban, termasuklah Rasulullah sendiri mengalami kecederaan yang amat parah di kepala. Ada juga yang mengatakan bahawa Rasulullah patah giginya. Pada masa itu ramai sahabat-sahabat yang putus semangat, dah lemah, rasa tiada kekuatan untuk menyerang apabila mereka semua menyangka bahawa Rasulullah telah meninggal dunia. Dan akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Talha menawarkan dirinya untuk mengangkat Rasulullah bagi memastikan semua sahabat tahu yang Rasulullah masih hidup. Kemudian Nabi terus menyusun strategi balik apabila melihat keadaan menjadi huru-hara dan tak terurus dah. Strategi yang dibincangkan pun dah hancur. Di akhir peperangan ini dimenangi oleh tentera Quraisy lah. Dan Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk berkumpul di Bukit Uhud. Dalam perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain menuju ke puncak bukit tu,
Rasulullah mengalami kecederaan yang amat parah. Badannya dipenuhi dengan darah. Mereka pun naik perlahan-lahan menuju ke atas bukit. Abu Sufyan ni masih tak berpuas hati dengan Rasulullah kerana dia melihat Rasulullah masih hidup. Dia ingin menyerang dan membunuh Rasulullah. Nabi melihat ada tentera Quraisy yang datang untuk menyerang mereka sekali lagi. Lalu apa Nabi buat? Nabi mengarahkan seorang sahabat, Sa'ad ibn Waqqas, untuk melepaskan panahan. Di mana pada ketika itu Sa'ad ibn Waqqas ni terkenal dengan pemanah yang hebat. Setiap kali dia lepaskan, pasti akan mengena. Tidak ada satu pun yang tak kena. Dan Sa'ad ibn Waqqas pun melepaskan panahan tanpa henti. Panahan demi panahan, sehingga kan tentera Quraisy berundur ke belakang. Sa'ad Abu Waqqas ni melihat ramai tentera Quraisy yang dah berundur, sehingga kan tak ada lagi untuk dipanah. Dia pun nak berhenti. Bila dia nak berhenti daripada panah, Rasul mengatakan, teruskan memanah, teruskan memanah. Ya Rasulullah, kalau aku panah pun tak kena, sebab dah tak ada orang dah. Rasulullah kata, teruskan memanah, teruskan memanah. Sehingga kan pasukan Quraisy berundur sampai dah tak ada. Setelah peperangan dah selesai, Rasulullah mengarahkan sahabat untuk mengumpulkan para syuhada dan disatukan tempat supaya boleh dikebumikan dengan sebaiknya. Terima kasih kerana sudi mendengar sampai habis. Okay, wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi insya-Allah.